Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah kita kali ini tentang seorang perempuan yang bernama Jennifer Webb. Dia seorang yang sangat positif, periang, bercita-cita tinggi. Tapi sayangnya dia kenal dengan seorang lelaki ni yang dah mengubah hidup dia 360 darjah. Sampaikan dia mengandungkan anak lelaki tu. Dan tragisnya lagi, dia dihabiskan semata-mata untuk tutup rahsia tentang hubungan diorang ni. Okey, pemberitahuan sebelum kita mula. Untuk korang yang nak dapatkan tudung macam saya pakai ni, korang bolehlah pergi ke ruang description dekat bawah. Sebab saya ada tinggalkan link Shopee dekat bawah. Tudung ni senang sangat bentuk, nak gosok pun senang dan dia macam lembut je. So korang kena dapatkan tudung ni. Jadi tak payah nak lengahkan masa. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, nama wanita ni adalah Jennifer Webb, ataupun dia lebih dikenali dengan nama gelaran Jenny dalam kalangan keluarga dan juga kawan-kawan dia. Pada masa tu, Jenny berumur 32 tahun dan dia berasal daripada Buena Vista di Michigan. Jenny, dia seorang yang sangat periang. Dia bersemangat tinggi. Dia seorang yang mudah mesra dengan orang. Keluarga dan juga kawan-kawan dia sekalipun suka sangat habiskan masa dengan dia. Suka lepak dengan dia tau. Jadi dia memang seorang yang senang untuk dapat kawan. Pada masa tu juga, Jenny ni dia bekerja sebagai customer service di PF Mark. Katanya itu adalah company peralatan industri. Pada tahun 2011, Jenny mengandung 8 bulan setengah pada masa tu. So ini adalah anak pertama dia. Masa Jenny bagi tahu yang dia tengah pregnant sekarang ni, semua orang pada masa tu terkejut tau. Mana taknya, sebab semua ahli family dia pun tak tahu kata si Jenny ni ada boyfriend. Yelah nak pergi melepak dengan boyfriend dia ke apa kan. So, macam mana Jenny boleh pregnant? Sebenarnya, bukan family dia je yang terkejut tau. Tapi Jenny sendiri pun terkejut juga. Pelik lah kan? Katanya dia dapat tahu yang dia tengah pregnant pada masa tu, masa dia dah mengandung dalam 5 bulan dah. Cuma lepas dia tahu yang dia mengandung, dia putuskan untuk lahirkan juga baby ni. Jadi family Jenny tadi pun tanyalah kan, siapa ayah baby ni? Jenny cakap, ayah kepada baby ni adalah seorang lelaki yang dia kenal dah lama dah. Lebih daripada 10 tahun dah pun. Cuma family Jenny ni memang tak pernah jumpa dengan lelaki tu. Jadi pada masa tu banyaklah persoalan yang timbul dalam kalangan family ni. Siapa lelaki ni kan? Dah tu nanti korang akan kahwin ke? Korang nanti akan hidup bersama ke macam mana? So apa plan korang sekarang ni? Korang dah ada baby kan? Apa langkah yang seterusnya yang korang nak ambil? Semua tu macam jadi tanda tanya dalam family dia tau. Tapi pada masa tu Jenny cakap tak, dia tak akan kahwin dengan lelaki tu. Mereka tak akan bersama sebab lelaki tu sebenarnya dah kahwin. Family Jenny ni cakap, diorang tahu yang Jenny ni sebenarnya dah ditipu. Konon katanya lelaki tadi ada masalah dengan bini dia lah. Lepas tu dalam proses bercerai lah. Dan adalah drama-drama yang biasa kita tengok kat TV tu. Jadi time tu dia belum bercerai dan dia janji akan bercerai. So dia pun couple lah dengan Jenny ni. Klise kan? Cuma katanya Jenny tak pernah cintakan lelaki ni. Dia tak nak pelihara anak dia dengan lelaki ni. Dan dia sendiri pun tak pernah terfikir untuk hidup bersama-sama dengan lelaki tu. Dia faham keadaan dia sekarang ni. Dan dia tahu yang lelaki tu tak bercerai lagi pun. So dia okey je kalau nak kena jaga anak ni seorang-seorang macam tu. Jadi single mother lah kan. Okey, nekat tak nekat Jenny ni. Sampaikan pada masa tu, dia pergi beli sebuah rumah dan dia plan untuk tinggal dengan anak dia dekat rumah tu. Dan tak lama lepas tu dia dapat tahu kata dia tengah mengandungkan seorang anak lelaki. So dia dah plan dah. Dia nak namakan anak dia ni dengan nama Braxton. Jadi pada 30 Ogos 2011, pagi tu macam biasa dia pergi kerja dan lepas kerja je dia pergi ke rumah kawan dia, pergi jumpa dengan kawan dia, Andrea. Dan kebetulan Andrea pada masa tu dia ada sepasang anak kembar. Jadi Jenny pergi ke rumah Andrea pada masa tu untuk tolonglah apa yang patut. Dalam masa yang sama macam belajar jugalah kan nak jaga anak macam mana. Masa Jenny ada dekat rumah Andrea tu, dia ada beritahu Andrea yang lepas ni dia nak pergi jumpa dengan ayah kepada baby ni. Sebab dia cakap dia nak pergi untuk bincangkan beberapa perkara. Perkara tu semua macam agak penting jugalah sebab ia melibatkan hal duit untuk anak nanti, kos pembelajaran anak-anak lah kan. Dah tu yang paling penting Jenny tadi dia nak nama pertama anak dia diletakkan dengan nama keluarga lelaki tu. Tapi sebenarnya lelaki tadi dia tak setuju tau sebab dia masih lagi berkeluarga pada masa tu.
So macam tak berapa nak elok lah kalau dia letak nama pertama dia untuk anak dia dengan perempuan lain macam tu kan. Jadi petang tu, Jenny pun tinggalkan rumah Indria. Dia pergi jumpa dengan ayah baby tadi. Beberapa jam kemudian, Jennifer Webb ditemui telah meninggal dunia di dalam kereta dia. Kereta yang dia naik pada masa tu adalah kereta jenis Pontiac Aztek. Dan kereta tu sendiri ada terparking dekat tepi parit dekat satu jalan mati. Dah tu ada satu wayar yang terikat pada rak bagasi yang ada dekat atas bumbung kereta tu kan. Dan hujung satu lagi terikat dekat lehernya Jenny tu. Mayat Jenny pada masa tu dijumpai oleh pegawai polis yang bernama Kenneth Blue dan juga Tim Patterson. Okey, masa mula-mula pegawai polis tadi sampai dekat tempat kejadian tu, diorang buat kesimpulan awal yang kata ini adalah kes bunuh diri. Dah tu pegawai Kenneth Blue tadi dia pergi cek dalam kereta, cari pengenalan diri mangsa. Time ni, pegawai tadi jumpa ada satu kertas yang dilipat ada dalam beg mangsa. Bila kertas tadi dibuka, rupa-rupanya itu adalah nota bunuh diri yang ditulis pakai komputer dan juga di print out. Isi surat tu pula, Jenny cakap dia minta maaf sebab dia tipu tentang ayah kepada baby tu. Dia tak nak family dia fikir buruk tentang dia. Jadi, dia terpaksa tipu. Sebenarnya, ayah kepada baby ni bukanlah suami orang. Macam yang dia ceritakan sebelum ni. Sebenarnya, lelaki tu dia kenal masa dekat bar. Namanya Chris. Dia tak kenal sangat dengan lelaki tu. So, macam cinta satu malam macam tu lah. Dah tu ditulis lagi. Dia cakap yang dia rasa gagal dalam hidup dia. Dia rasa gagal dalam kerjaya. Dan dia tak boleh nak terima baby ni. Dia cuba yakinkan diri yang dia boleh. Tapi sebenarnya dia tipu diri sendiri tau. Dia tak mampu untuk jaga dan juga sara baby ni. Pelik lah kan? Sebab dia dah siap-siap beli rumah lagi untuk tinggal bersama-sama dengan baby tu. Okey, tak lama lepas tu, pegawai Kenneth Blue tadi dia jumpa ID-nya Jenny. Dah tu, dia bagi tahu pegawai Patterson, oh my god, aku kenal perempuan ni. Rupa-rupanya, pegawai Kenneth Blue tu, dia ada jumpa dengan Jenny beberapa kali terserempak dekat sebuah bar. Tapi diorang tak ada hubungan apa-apa. Diorang cuma macam saling kenal antara satu sama lain diorang. Dan pegawai Kenneth Blue pula duduk ambil-ambil gambar dekat tempat kejadian lah untuk dijadikan bukti kan. Dah tu pegawai tadi bagi tahu keluarga Jenny yang mengatakan Jenny dah meninggal bunuh diri. Masa family Jenny dengar je berita ni, diorang semua tak percaya. Mak Jenny cakap anak dia mungkin dah meninggal tapi bukan bunuh diri. Mak Jenny, dia kenal Jenny ni macam mana. Dia tahu yang Jenny ni bahagia pada masa tu. Dia excited nak lahirkan baby dia, nak jaga baby dia, siap beli rumah lagi kan. Dia pun happy je dengan kerja dia pada masa tu. So, part mana yang nampaknya Jenny ni sengsara? Dia cakap, tak mungkin Jenny bunuh diri. Is she dead? And he said yes. And I said, she may be dead, but she did not commit suicide. Dah tu pegawai polis tadi pun tunjuklah nota bunuh diri yang Jenny tadi tulis kan. Dan mak dia cakap apa tahu? Ini bukan Jenny yang tulis. Dia yakin ini bukan Jenny. Daripada cara penulisannya pun tak melambangkan Jenny langsung. Dah tu nota tadi di-type komputer, di-print lagi. Memang bukan style Jenny. Mak Jenny cakap kalau betul lah si Jenny ni nak tulis nota bunuh diri, dia akan tulis pakai pen glitter. Lepas tu bermacam-macam colour. Dah tu tulis cantik macam tu kan. Semua ahli keluarga Jenny ni tahu yang Jenny jenis macam tu. Baik, lepas dah pasti dah kejanggalan dengan nota bunuh diri tadi, family Jenny dia pergi ke balai polis dan report tentang hal ni. Masa itulah pegawai polis ni tanya, tahu tak siapa ayah kepada baby yang Jenny kandung tu? Family diorang cakap, ya, diorang tahu. Jenny sekarang ni tengah mengandungkan anak pegawai Kenneth Blue. Ya, pegawai yang mula-mula sekali sampai dekat tempat kejadian. Yang katanya, dia kenal ni dengan Jenny. Selalu lepak kat bar kan. Tapi macam taklah rapat sangat, sekadar terserempak macam gitu je lah. Itulah ayah dia. Macam yang kita tahu, ayah kepada baby ni adalah suami orang. Sebenarnya saya nak gelarkan pegawai Kenneth Blue ni. Kenneth Blue kan macam panjang sangat kan. So saya nak panggil dengan nama gelaran dia Blue je lah. Tapi tak boleh tau. Kalau sebut Blue je, mesti teringat Blue. Tahu kan? Cerita dinosaur Jurassic Park. Jadi panjang pun panjang lah, janji dinosaur tak datang.
Okey, Kenneth Blue yang konon katanya dia ada masalah dengan bini dia tadi kan. Dalam proses bercerai tapi tak bercerai-cerai. Rupa-rupanya dia bahagia je dengan isteri dia. Tak ada pun dengan kapal kata nak bercerai ke apa. Masa tu, pegawai polis yang terima report daripada family Jenny tadi, dia orang dah rasa pelik dah. Dia tahu ada benda yang tak kena dengan kes ni. Tapi pada masa tu, dia orang tak boleh nak siasat pegawai polis yang bekerja sama-sama satu office dengan dia orang. So, mereka pergi dekat Michigan State Police untuk handle kes ni. Bila tim daripada Michigan State Police tu terima kes ni, kesian sangat tahu, dia orang terpaksa mulakan kes ni tanpa tempat kejadian. Mayat pun dah dibawa balik ke bilik mayat dah. So, tempat kejadian tu hanya tinggal parit kosong je. Cuma pegawai penyiasat tadi pergilah juga dekat tempat kejadian ni. Masa tu, diorang bawa gambar je. Gambar yang Kenneth Blue ambil awal-awal tadi. Dah tu, diorang tetap juga buat pencarian. Kok-koklah ada jumpa apa-apa bukti yang lain kan. So, pada masa tu, diorang jumpa ada satu selipar Jepun sebelah je tapi. Dan ada salah satu pegawai ni, dia berjalan dekat area situ. Katanya agak jauh jugalah, dalam 200 kaki macam tu. Pada masa tu, pegawai tadi jumpa ada satu putung rokok yang ada dekat atas jalan raya. So, pegawai tadi macam dapat dah hint kan dekat situ kan. So, dia teruskan mencari. Dan tak lama lepas tu, dia jumpa ada beberapa kesan darah dan juga ada satu cam yang mungkin daripada rantai leher. Dalam masa yang sama, pegawai penyiasat ni pergi soal siasat pegawai Peterson, tim Peterson. Mereka nak tahu sama ada benda yang pelik tak dengan Kenneth Blue. Sebab dia adalah orang yang pertama yang sampai dekat tempat kejadian. Jadi pegawai Peterson tadi, dia bagi keterangan. Kata, pada malam tu, pegawai Kenneth Blue, dia mengabaikan panggilan radio dia dalam sejam setengah juga pada malam tu. Dan pegawai Peterson tadi, dia pergi dekat tempat kejadian tu sebenarnya bukanlah sebab pegawai Kenneth Blue ni suruh dia datang ke apa, tak. Tapi sebab dia dah call dah Kenneth Blue, tapi Kenneth Blue tak angkat-angkat, dah buat panggilan radio pun tak dapat. Jadi dia risaulah. So dia pun pergilah dekat tempat tu. Sebenarnya dekat tempat kejadian tu adalah tempat yang biasa Kenneth Blue tadi melepak ataupun mengular. Biasanya dia akan pergi tidur dekat situ. Pada waktu kerja lah. Nama lagi pemula kan. Jadi masa pegawai Peterson tadi sampai je dekat tempat kejadian, Kenneth Blue, dia terus bagi tahu pegawai Peterson ni. Dia cakap apa tahu? Aku baru je sampai dekat tempat ni. Dan aku jumpa kereta ni dekat sini. Baru je nak call kau suruh datang sini, kau dah datang dah. Dah tu, pegawai Peterson juga beritahu, masa dia sampai dekat tempat kejadian tu, dia nampak keadaan Kenneth Blue ni macam lain macam je. Dengan pakaiannya yang nampak tak terurus, serabai je. Dia juga berpeluh-peluh, cungat-cungat macam tu. So, nampaklah ada sesuatu yang dah berlaku kan. Dalam masa yang sama, ada bukti yang menunjukkan Kenneth Blue dengan Jenny tadi ada hubungan. Dalam telefon Jenny, ada save nombor Kenneth Blue ni. Dan dia save dengan nama gelaran Ken Cop Boom Boom. Saya tak pasti sangat apa yang dimaksudkan dengan boom boom macam gitu kan. Tapi katanya, biasanya orang dekat sana letak nama gelaran macam gini untuk haiwan kesayangan diorang. Boom boom. Bukan tu je Kenneth Blue cakap yang dia kenal gitu-gitu je dengan Jenny. Tak ada rapat sangat pun. Tapi pada malam kejadian, ada rekod 3 panggilan daripada Kenneth Blue kepada Jenny. Kata tak kenal sangat. Kawan Jenny, Andrea tadi, dia pun bagi keterangan juga. Sebab, yelah Jenny kan dah bagi tahu dia. Kata pada malam tu, Jenny nak pergi jumpa dengan ayah kepada baby ni. Dan bincangkan tentang kos sara hidup. Dan juga sijil kelahiran baby diorang nanti. Beberapa hari lepas tu, pegawai polis tadi pergi balik dekat tempat kejadian. Pegawai penyiasat tu lah, kok-kok lah ada apa-apa yang diorang terlepas pandang ke apa kan. Dan pada masa tu, diorang nampak ada sebuah kereta yang berhenti dekat tempat kejadian. Dan tahu siapa dia tu? Rupa-rupanya, itu adalah Kenneth Blue. Masa tu dia pakai baju biasa je, dia tak kerja. Dan dia berhenti dekat tempat tu pun sebab dia nak bertanyakan tentang progress case. Sebab katanya, dia macam, yelah dia kenal dengan mangsa ni kan. Jadi macam dia concern lah. Katanya macam-macam tahu dia tanya pada masa tu. Dah tu, pegawai penyiasat tadi bawa dia pergi balai. Dan dia dah tak dibenarkan untuk pergi dekat tempat kejadian lagi sebab dia adalah suspek. Rupa-rupanya, sebelum pegawai penyiasat tadi ambil alih kes ni, pegawai Kenneth Blue dah pun disoal siasat oleh rakan sekerja dia.
Katanya mula-mula sesi soal siasat tu, diorang macam borak-borak biasa, gelap-gelap macam tu. Seolah-olah macam, yelah tengah lepak dengan member. Cuma tak lama lepas tu, diorang mula serius sikit. Dan Kenneth Blue, dia mula ceritakan macam mana dia pertama kali terjumpa dengan mayat mangsa. Dia cakap lah yang dia baru je sampai situ. Lepas tu dia tengok ada kereta parking. Dan dia tengok ada mangsa bunuh diri dekat situ. Dan dia baru je on the way untuk call pegawai Peterson. Tapi pegawai Peterson dah sampai dah. Dah tu dia cerita kata dia nak cari ID mangsa, nak kenal pasti macam tu kan. Tapi dia terjumpa dengan nota bunuh diri. Dah tu pegawai yang soal siasat tu adalah tanya Kenneth Blue ni, kau ada cek nadi mangsa tak? Yelah untuk pastikan sama ada dia hidup ataupun meninggal. Dan Kenneth Blue dia jawab tak. Dia cakap sebab daripada apa yang dia nampak, mangsa dah pun meninggal dunia. Sebab mangsa tak bergerak langsung dan dadanya pun tak ada naik turun. Bibirnya pun dah biru dah. So dia fikir lebih baik dia tak sentuh apa-apa sebab nanti kan jadi bahan bukti ke apa kan. Pelik lah kan. Biasanya kalau pegawai polis sampai pun dia akan cek dulu sama ada dah meninggal ataupun tak. Yelah kok lah masih lagi hidup, boleh diselamatkan kan. Sebab itulah kena cek nadi. Yang paling pelik, dia cakap dia ada jumpa dengan Jenny ni beberapa kali dekat bar. Tapi macam mana dia boleh tak cam dengan muka Jenny? Lepas dia jumpa ID Jenny tu, baru dia cakap, ini perempuan yang aku kenal. Tak lama lepas tu, pegawai Kenneth Blue tadi, dia ubah balik statement dia. Dia cakap, sebenarnya dia dah lama dah kenal dengan Jenny ni. Diorang dah kenal dalam 10 tahun dah. Dan diorang kerap jugalah berjumpa. Kadang-kadang tu 1 bulan sekali. Kadang-kadang tu 2 bulan sekali. Tapi bila ditanya, kau selalu jumpa dengan dia pun, kau tak kenal juga mayat dia. Dan dia bagi alasan apa tahu? Pertama, Kenneth Blue cakap dia terlalu fokus dengan kes pada masa tu. So, dia tak tumpukan perhatian sangat dengan muka mangsa ni. Tengok pun macam sekali lalu macam tu lah. Dalam otak dia pada masa tu, dia cuma fikir dia nak kenal pasti siapa mangsa ni. Sebab itulah dia duduk kalut-kalut cari ID mangsa. Kedua, dia cakap yang dia tak pernah nampak Jenny dalam keadaan macam tu. Biasanya, kalau dia jumpa dengan Jenny dalam keadaan yang rapi dan dia randan rambut dia. Pelik lah kan. Kalau dia pernah jumpa Jenny dalam keadaan macam gitu, maksudnya Jenny ni akan meninggal 2 kali lah. Dan yang paling penting, tak ada kaitan langsung dengan bentuk muka dan juga dandanan rambut. Kalau make up tu iyalah juga kan. Okey, masa soal siasat tu dijalankan juga, ada salah seorang pegawai ni perasan yang lengan Kenneth Blue ni ada kesan luka. Seolah-olah macam kesan cakar macam tu. So, dia berbalut dengan plaster lah dekat lengan dia tu. Dan dekat bawah mata dia ni pun ada kesan lebam. Bila dia tanya, mana kau dapat kesan-kesan ni semua kan? Lepas tu dia cakap apa? Dia cakap pagi tu dia bermain dengan anjing dia. Dan anjing dia tercakar dia. Dan ialah anjing tu bergurau tak semena apa sampai ke lebam mata dia ni. Dah tu pemeriksaan secara lanjut dijalankan. Rupa-rupanya dekat badan dia tu ada banyak jugalah kesan-kesan seolah macam dicakar macam tu. Ada kesan cakar dekat bahagian kepala, dekat dahi, dan kesan cakaran dekat dahi tu sama sebiji dengan kesan cakaran yang ada dekat lengan, yang mana kemungkinan menggunakan kuku. So, kalau nak ikutkan cerita daripada Kenneth Blue tadi, pagi tu dia bermain dengan anjing, dia dapat semua kesan cakaran tu dan juga kesan lebam kan sebab dia gaduh dengan anjing dia. Dah tu dia pergi kerja macam biasa. Tengah hari tu, dia pergi makan dengan member dia. Dan malam tu, barulah dia terjumpa dengan mangsa ni. Cuma, member yang makan tengah hari dengan dia bagi keterangan, kata semua cakaran yang dia cakap daripada pagi lagi dia dah dapat cakaran tu, pada tengah hari tu, member tu pergi makan dengan dia, tak ada langsung kesan cakaran tu semua. Mana lagi dia nak pusing ni. Okey, sepanjang soal siasat berlangsung, Kenneth Blue sehabis-habisnya menafikan yang dia pernah ada hubungan seksual dengan Jenny. So, tak mungkin kata dia adalah ayah kepada baby tu. Dan dia tak tahu siapa ayah kepada baby tu. So, pegawai penyiasat pun tanyalah. Habis tu, kenapa Jenny beritahu kata engkau adalah ayah kepada baby tu? Bagi tahu dekat semua keluarga pula tu. Dah tu pihak polis minta Kenneth Blue untuk bagi DNA. Nak cek baby tadi lah kan. Kalau betul tak ada hubungan apa dan baby tu pun bukan baby dia, nanti terbukti lah. Masa tu Kenneth Blue dia macam teragak-agak tahu nak bagi DNA sampel. Dan dia jawab apa? Kenapa saya rasa macam saya ni suspek? Why is it that I'm feeling more and more like a suspect every minute this way? Pelik lah juga kan. Ya kan suspek. Kau nak rasa apa lagi? Okey, pada masa sama, pegawai penyiasat tadi pergi tanya pegawai bedah siasat. Dia tunjukkan gambar bahan bukti dekat tempat kejadian.
keadaan mangsa yang tergantung pada masa tu kan. Dan dikomparekan pula dengan bukti kecederaan yang ada pada mangsa. Jadi pegawai bedah siasat tu bagi pendapat, katanya tak mungkin yang mangsa ni meninggal bunuh diri. So dia pun macam bagilah kan hujah-hujah dia kan kenapa. Okey, katanya pertama, masa orang jumpa mayat Jenny ni, dia ada dalam keadaan terduduk dengan badannya ni tersandar dekat kerusi. Tak ada langsung tanda-tanda kata dia tu tergantung. Yang mana kalau betul lah dia bunuh diri, keadaan badan Jenny ni akan agak tergantung macam tu. Barulah tali tadi boleh nak menjerut leher dia kan. Dan kalau betul pun situasi tu semua berlaku, tak mungkin situasi ni boleh membunuh Jenny. Kedua, dia cakap bukti bedah siasat menunjukkan badan Jenny ni penuh dengan kesan lebam. Seolah-olah dah berantak. Ketiga, kesan tali yang ada pada leher dia tu dibuat selepas dia meninggal dunia. So tak mungkin dia mati terjerut. Hasil bedah siasat menunjukkan dia meninggal disebabkan mati lemas yang berpunca daripada cekikan di leher. Jadi, kes dia pada masa tu disahkan sebagai kes bunuh, bukannya bunuh diri. Lepas dah disiasat dengan lebih mendalam lagi, kebetulan pula pegawai Kenneth Blue adalah pegawai yang terlatih untuk proses cekikan di leher. Malah, dia yang jadi trainer untuk pegawai polis yang lain tentang cara yang betul untuk mencekik. Yang peliknya, dia ada satu buku ni tau. Buku tu macam buku manual untuk buat cekikan dengan betul. Dan buku tu ada dalam kereta dia pada masa kejadian. Ada pegawai lain yang cakap, peliklah sebenarnya pegawai Kenneth Blue ni tak perlu pun nak ada buku tu. Sebab dia memang dah pakar. So, kenapa dia nak bawa buku tu merata-rata? Ataupun mungkin dia nak study last minute untuk pastikan apa yang dia rancang tu tak gagal. Ada bukti lain lagi sebenarnya. Pihak polis jumpa ada satu sarung tangan getah yang ada kesan cap jari. Jadi sarung tangan ni sebenarnya diorang jumpa ada macam sikit je lah. Macam dah terkopek macam tu kan. Dah tu cebisan sarung tangan tadi, dekat sebelah dalamnya tu ada kesan darah, dekat sebelah luarnya pula ada kesan darah dan juga air liur. Bila pergi buat tes DNA, darah tu milik siapa dan darah tu menunjukkan milik Kenneth Blue. Dah tu yang dekat sebelah luar tadi ada darah dan juga air liur tu kan. Darah yang sebelah luar tu pun adalah milik Kenneth Blue dan air liur tu pula adalah milik Jenny. So, pihak polis mula buat teori, katanya pada masa tu mungkin Jenny ni cuba untuk melawan, lepaskan diri daripada Kenneth dengan pergi gigit jari Kenneth Blue sampaikan berdarah. Sebab tu juga pihak polis ada jumpa beberapa kesan darah tadi dekat tempat kejadian. Beberapa pun macam boleh tahan banyak juga tau darah, kesan darah tu. Sebab katanya ada kesan darah dekat kereta Kenneth Blue, dekat kereta peronda polis dia tu kan. Dah tu ada dekat mayat Jenny, dekat tali yang dia guna untuk jerut leher Jenny tu. Dah tu dekat pakaian Kenneth Blue, dekat pakaian Jenny pun ada. Banyak lah kan, boleh kata merata. Cuma kesan darah tu macam secoek-secoek je lah. Dekat kereta Jenny pada masa tu, pihak polis jumpa ada beberapa kesan cap jari. Dan salah satu kesan cap jari tu ada kesan darah. Dan yelah kesan cap jari tu macam tak terbentuk cantik lah. Yelah kan dah sobek dah sikit. Nampak seolah-olah macam orang tu baru terluka lepas tu pergi sentuh-sentuh kereta tu. Dah tu mereka ambil jari telunjuk Kenneth Blue, matchkan dengan apa yang diorang jumpa dan boom, perfect match. Tersangatlah padan. Walaupun yang dulu tu luka baru dan yang sekarang ni lukanya macam dah nak sembuh macam tu dah. Tapi bila dipadankan, tempat luka tu adalah tempat yang sama. Ingat lagi tak, ada seorang pegawai polis ni, dia terjumpa dengan puntung rokok. Dan bila pergi cek DNA, ada kesan DNA Kenneth Blue dekat situ. Dah tu loket rantai yang diorang jumpa tu pula ada kesan DNA Jenny. Jadi pegawai penyiasat tadi buat kesimpulan yang sebenarnya tempat kejadian yang sebenar adalah tempat yang diorang jumpa bahan bukti tu semua. So, Kenneth Blue dengan Jenny ni pergi bincang-bincang dekat situ. Diorang bergaduh dekat sana dan bunuh Jenny dekat sana. Lepas tu, barulah dia cari tempat lain untuk dijadikan tempat kejadian yang kedua macam tu lah. Cara bunuhnya pula dengan mencekik leher Jenny. Dan Jenny cuba untuk melawan sampaikan dia pergi gigit jari Kenneth Blue tu kan. Tapi, yelah korang tengoklah betapa sasanya Kenneth Blue ni. Apa sangatlah tenaga wanita yang tengah mengandung lagi 8 bulan lagi tau. Memang tak terlawan lah dia. Bila dah meninggal tadi, Kenneth Blue pergi angkat Jenny.
letakkan dekat dalam kereta Jenny dekat bahagian belakang. Dah tu dia pandu kereta tu sejauh 200 kaki daripada tempat kejadian yang sebenar. Dan bila dah sampai dekat tempat kejadian yang palsu ni lah, barulah dia set up seolah-olah macam Jenny ni bunuh diri. Dan dia letakkan nota bunuh diri dalam beg Jenny. So nampaknya semua kejadian ni dah pun dirancang daripada awal lagi. Dia memang nak habiskan Jenny pada malam tu. Okey, dalam masa siasatan ni berlangsung, pihak polis ni dapat satu warrant untuk pergi geledah rumah Kenneth Blue. Dan lepas dah digeledah semua, pihak polis jumpa tali yang sama yang digunakan untuk jerut leher Jenny. Bekas yang dia potong tu pun kalau letak sebelah-sebelah dengan yang bahan bukti tu, match tau. Dah tu dalam rumah dia juga ada satu laptop ni tau. Dan benda yang last kali Kenneth Blue ni search adalah cara yang terbaik untuk bunuh diri dan juga vascular compression strangulation. So sampai sini je kebenaran apa lagi yang dia nak dustakan. Okey, ingatkan bukti-bukti tadi macam dah cukup lah kan? Tapi tak tahu, datang lagi bukti lain. Ceritanya bukti ni dah bertimbun. Kali ni pihak forensik bagi cap jari yang ada pada nota bunuh diri. Dekat situ ada 14 cap jari tau. Dan tak ada satu pun cap jari milik Jenny. Kesemua 14 cap jari tu adalah milik Kenneth Blue. Dan tak ada satu pun cap jari tu yang ada kesan luka. Maksudnya dia dah print awal-awal dah nota bunuh diri tu dan semuanya dah dirancang. So dah cukup semua bukti tadi, pegawai Kenneth Blue ditahan dan didakwa merancang pembunuhan peringkat pertama dan serangan terhadap wanita mengandung dengan niat untuk menggugurkan kandungan. So go to your cage and think about how you squeeze the life and breath out of my daughter and grandson. And I hope it haunts you every day for the rest of your life. Dah, lepas perbicaraan, Kenneth Blue didapati bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. The end. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ni dan macam biasa kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.